Ada cerita satu orang wali besar tuan-tuan. Dia kerja dia ialah menenun kain. Dia jual tenun kain. Jadi satu hari tu dia buat kain tu sepanjang umur dia. Dia rasa kain tu kain yang terbaik. Ya, dia tenun tu dengan rapi betul. Lalu dia pun mengangkat harga dia lah sikit, kan. Kalau dia jual 100 misalnya, mungkin dia jual 120 ke, kan? Sebab dia kira yang ni terbaik. Bila mana dia jual saja, datang pembeli, dia sebut dia harga, pembeli tadi pun tawar 120, 110 tak dapat ke tuan. Bila dia tawar je, wali ni menangis tuan-tuan. Ya Allah, sampai pembeli tu takut. Pembeli dia kata, tak boleh, kalau bayar lebih pun saya bayar tuan, tak boleh, jangan tuan menangis. Apa dia jawab? Bukan aku tangis ke harga, kan. Ya, aku nak bagi peri pun tak apa kain ni. Faham tak? Kau faham tak apa makna gitu ni? Sekarang aku buat kain yang aku tenun ni, aku angkat harga, bermakna aku yakin inilah tenunan paling baik. Bila engkau tawar, bermakna mungkin ada cacat. Itu maksudnya. Faham ni? Jadi kita buat amal, kita rasa baik, tiba akhirat tuan tolak. Itu kita takut, itu maksudnya. Kita rasa baik, tiba-tiba benda sebaliknya. Seperti sinilah. Dia rasa baik. Sebab apa dia rasa baik? Wali ni rasa sebab dia angkat harga. Dia angkat harga makna memang dia rasa itulah tenunan, pendetilan tenunan itu hebat. Dia angkat sikit lah. Bila tu tawar, letak uka harga, orang tawar. Bila orang tawar, dia terasa mungkin ada cacat. Itu maksudnya. Ya, bila ada cacat, itu yang dia menangis sebenarnya. Bukan tawar harga tu. Aku takut besok kita rasa kita hebat, tiba-tiba di sana sebaliknya. Kita rasa yang kita buat ni tak ada cacat, rupa sebaliknya. Itu maksudnya. Ya. Itu sebab maknanya pemantauan Allah Ta'ala terima tidak dikira di mana? Dalam innallaha la yanzuru ila suwarikum, innallaha yanzuru ila ma fi qalbikum. Innallaha SWT la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tidak hanya melihat bayangan luaran kita, cantik, hebat, luar macam orang saleh, macam wali, macam-macam tak. Walakin yanzuru ila ma fi qalbikum. Allah Ta'ala nak terima, dia tengok dalam qalbi kita tu bersih tak, betul tak menghadap dia, betul tak bertawajuh kepada dia, ya, dan seumpama. Dia nak dalam, sebab ilmu dalam ilmu paling penting. Dan ilmu dalam, ilmu tasawuf atau ilmu sir atau ilmu akhlak atau ilmu ihsanuddin, banyak nama tu. Ilmu terbesar. Sebab apa? Sebab dia tempat tilik malikul muluk, raja segala raja. Dan kalau dia terima je habis, selamat. Kalau dia tolak je habis. Dan sebab tu man lam yataghallal bihadhil ulum mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak memberikan perhatian tumpuan sebenarnya pada ilmu perkembangan rohani kita dalaman, ya, mata musirran 'alal kaba'ir, dia mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar, wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Ya, itu kita jaga baik. Ilmu tasawuf atau ilmu tauhidul khas atau ilmu ihsanuddin, banyak nama ni. Naklah diberikan penumpuan, perhatian, penelitian yang sangat sungguh. Sebab di tempat tilik Allah, bukan tempat tilik orang. Kalau tempat tilik orang, kita boleh apa? Boleh tiru-tiru, keliru-keliru kan sikit. Ya, Allah Ta'ala tak tiru. Batin hati kita semua diiktilak, betul atau tidak? Jadi setengah daripada tanda seorang tadi betul amalan dia zahir dan batin, bahawa amal dia tadi dia jadi golongan qabilan, orang yang diterima oleh Allah. Bila Tuhan terima je, biar selamat orang. Kalau dia tolak aja, wala ayazabillah. Itu dalam hadis banyak menggerunkan kita. Besok datang di yaumil mahsyar itu. Ya, bila telaga Kausar di orang datang berderu-deru, Nabi persilakan, tiba-tiba disekat oleh malaikat Jibril sekat. Rasulullah tanya kenapa? Dia kata, sepeninggalan engkau ya Rasulullah, mereka berpaling daripada sunnahmu, berpaling daripada ajaranmu. Dan setengah daripada ajaran Rasulullah SAW bukan sekadar zahir. Rasulullah mengajar zahir dan batin. Ya, zahir banyak orang boleh tiru, dan tapi batin dalam, ni payah.
Berobat batin pun payah kan. Penyakit pun kalau penyakit dalam dengan penyakit luar, dalam payah. Kalau kena kanser apa semua tu payah nak ubat. Kalau setakat gatal-gatal kat luar ni semua boleh siapa-siapa ubat sapu. Ya, kalau siu sikit boleh urut-urut, tapi kalau dalam dia berat. Nilai pun gitu juga. Apa kerja yang kita gunakan dalam, harga dia mahal. Kalau harga luar, harga dia murah. Ya, dia main dalam tuan-tuan ni. Pakar perancang, pakar apa, gaji dia mahal. Sebulan 10,000 aja dia. Kalau kerja luar je, angkat batu, gaul simen, dapatlah sebulan 3,000. Bolehlah tahan kan. Tapi kalau main dalam tak ada. Sebab amalan itu juga, bila main roh, sir dia dengan Tuhan, Masya Allah, itu hebat kedudukan dia. Tapi kalau jatuh situ pun jatuh hebat juga. Sebab ni dia bincang dalam qabilan, maknanya Tuhan terima. Bila Tuhan terima, dia cek luar dalam. Ya, dan dalam hadis pun bukan Tuhan tengok luar saja, bahkan dalaman kita ni. Allah karim. Kerana bahawa yang pertamanya apa? Dijadikan amal bagimu. Amal yang ada pada kita, siapa bagi? Dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu, gerak-geri kita, pertuturan kita, penglihatan, pendengaran kita adalah makhluk Allah Ta'ala. Kejadian dia, tak ada apa kita tadi. Yang kedua, dikuasakan bagimu. Sebab ada orang tahu benda baik, tapi Tuhan tak bantu, dia tak mampu. Ya? Sebab tu dalam doa Rasulullah SAW, doa Rasulullah minta dua lapis ni. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ijtiba'ah, wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kami kebenaran sebagai kebenaran, kemudian rezekikan kami dapat mengikuti kebenaran. Itu dua lapis. Sebab di sana ada orang yang terus tak nampak jalan kebenaran, macam orang-orang kafir, dia tak nampak jalan iman. Kemudian kita pula orang beriman dah nampak, tapi kadang-kadang tak boleh beramal. Nama beriman dah, Muslim cantik dah, tapi amalan tengok tak apa, tak apa sesuai dengan apa yang ada dalam Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan begitu juga zahir. Kadang-kadang zahir, batin pula sangkut, tak lepas lagi. Itu di antara Rasulullah minta dua lapis, tunjuk dan izinkan dari Allah. Minta izin dari Tuhan supaya kita dapat menjejaki jalan yang diridai oleh Allah Ta'ala. Dan begitu juga arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kami kebatilan sebagai kebatilan dan rezekikan kami dapat menjauhi akan benda yang batil yang tak elok. Itu semua bantuan dari Allah. Mana boleh mengerjakan dengan dia. Bila diterima pula, maka diterima daripadamu. Ini kemuncaan ni. Kita buat dia iktiraf, kita buat diterima, Masya Allah. Besar tuan ni. Dalam kita tengok dalam Al-Quran banyak, dalam hadis-hadis Nabi pun banyak, ya, benda cerita ditolak, ya, ditolak. Itu yang kita takut. Dan didatangkan atasmu. Sayyidina Umar orang dijamin apa tuan? Jamin syurga tu hayatan, al-mubashirin bil jannah hayatan. Orang dijamin syurga hidup-hidup. Tapi pangkal mata Sayyidina Umar yang garang dan hitam. Sebab apa? Kesan air mata yang dikeluarkan saban malam. Setiap malam. Sebab apa? Sebab dia takut. Takut di akhirat, takut akhir umur terpusing iman Allah. Sedangkan dia sudah dijamin. Takut ni yang kita nak. Bila kita amal, lagi banyak beramal, lagi kena banyak takut. Takut apa? Takut Tuhan reject. Ni, ya, takut Tuhan tak terima. Itu yang kita takut. Allah karim. Maka diterima daripadamu, maka didatangkan atasmu semata-mata anugerah. Tuhan berikan kita tenaga, Tuhan berikan kita bantuan, hidayat, inayah, riayah. Hidayah petunjuk, ya, kemudian inayah bantuan, kemudian riayah pemeliharaan. Amalan kita buat terdapat pelihara cantik, kemudian diterima. Ya, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillah, semua ni kurnia Tuhan, bukan kita punya. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Fa bizalika falyafrahu, dengan demikianlah kamu gembira.
Mana kita gembira dengan memandang semua kurnia Tuhan. Alhamdulillah, diberi kita dapat kita jadi orang mukmin, dapat kita jadi orang muslim, dapat kita jadi abid, orang mengerjakan ibadat, dan dapat kita jadi golongan mukhlis. Contohnya orang yang niat dia bersih. Semua apa? Kurniaan dari Allah. Maksud jangan pandang sikit pun pada kita, jangan buang tu. Semua kurnia dia dan nikmatnya. Dan daripada tiada mustahak bagimu atas amal itu. Tidak ada kemustahakan bagi abdi dalam melaksanakan amal saleh. Ya, itu semua anugerah. Tak ada apa saham kita bagi, tak ada deposit kita dengan Tuhan. Kita ada bayar deposit dengan Tuhan, mana ada. Semua dia bagi free kan. Ya, atau mana. Nikmatul ijad satu, nikmatul imdad. Ijad mana Tuhan keluarkan kita min haizil adam ila haizil wujud, daripada tak ada kepada ada. Tu nikmat besar tak? Dapat kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah dia kata, aku tidak minat masuk syurga ketika aku kecil mati tu masuk syurga. Aku tak minat dia. Tapi aku harap, aku nak sangat sehingga aku dibesarkan dan sehingga aku mengenal akan Tuhanku dan aku mengabdikan diri kepadanya, lalu diterima aku ke syurga. Dia nak macam tu. Tu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bukan masuk peri-peri aja, ya. Dia nakkan maknanya apa? Mengenali Tuhan. Itu yang besar ni. Habis. Dan kata Khairut Taj radhiyallahu anhu, mempusakai segala amalmu itu barang yang layak daripada segala perbuatanmu, maka tuntut olehmu akan mempusakai fadlinya dan karimnya, maka itu lebih baik bagimu. Jadi kita minta apa? Keredaan dia dan kurniaan dia. Dan jangan kita melihat kepada amal kita, sebab amal kita sedikit sangat. Sebagaimana kita cerita dulu kan, 70 tahun seorang abid yang hebat melakukan amal, ya, dan dia beriktizal, beruzlah sampai ke pulau, tak tengok maksiat apa, dia rasa amal banyak. Bila ditimbang 70 tahun amal tu dengan sebelah mata habis. Sebelah mata habis. Belum 12 mata lagi. Nikmat ini, itu besar. Dan kata setengah mereka itu, awal langkah yang dihantarkan oleh orang yang murid dalam berjalan itu memandang milik bagi Allah. Allah Karim. Ini besar tuan-tuan. Ni awal ni. Belum pergi jalan jauh lagi ni. As-sayru fillah ni. Berjalan ma'rifat ke Tuhan. Kata ba'dul arifin, apa dia? Awal langkah yang diorak untuk yang dihantarkan oleh orang yang murid. Murid apa? Orang yang ada kehendak menuju ke hadrat Allah Ta'ala. Maka murid dia ada 3 bagi. Satu dia panggil muridul dunia, yang kedua muridul akhirah, yang ketiga dia panggil muridullah. Yang paling tinggi sekali apa? Muridullah. Orang yang ada dalam kalbi hati dia iradah, kehendak. Siapa kehendak dia? Allah, lain tak ada. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan kepada Tuhan kamulah kemuncak segala-galanya. Ya, mereka yang menjadikan kemuncak hidup dia Allah, maka orang tu berjaya dunia akhirat. Ya, sebab dia adalah zat yang wajib al-wujud. Itulah qasad yang paling tepat. Itu dia. Yang kedua muridul akhirah, orang yang nakkan akhirat, iaitulah dia nak selamat masuk syurga dan dia harap jangan tersentuh api neraka. Maka syurga dan neraka adalah makhluk. Syurga dan neraka adalah makhluk. Dia bawa sikit dia punya apa? Tujuan fokus hidup dia. Dan yang ketiga, yang ni tak laku kan, muridul dunia. Orang yang ada dalam kalbi dia siang, malam, pagi, petang, ya, darat, laut, mana dia pergi, dunia di dalam hati dia. Langsung tak ingat akhirat. Ini yang golongan tidak ada nilaian langsung di sisi Allah Ta'ala. Ya, tak ada nilai langsung. Kalau macam tu sekadar makan, minum gitu senang, orang kafir lagi banyak kan? Lagi kaya gitu. Itu bukan nilaian dia ni, ya. Jadi murid dia berkalimah arada yuridu iradah, bahwa murid wazaka murad. Mana murid, mana orang yang ada kehendak. Maka kehendak ke mana dihadirkan dalam hidup dia ni, ke mana dihadirkan.
Kalau dihalakan betul-betul mencari redha Tuhan, makrifat Tuhan, masya-Allah, maka hebat orang tu di sisi Allah Taala. Jadi kata di sini oleh tuan pengarang, kata setengah ba'dul arifin, setengah ya, mana awal langkah yang dihantarkan bila melangkah nak berjalan. Ya, orang tak berjalan ni tak melangkah, dia duduk. Berjalan ada tujuan ke mana? Maka ke mana kita nak berjalan? Kepada dia. Ya. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamu ke muncak. Dan Allah Ta'ala suruh dalam firman dia, fafirru ilallah. Fafirru, berjalanlah kamu ilallah, menuju kepada Allah. Ya, kalau kita tengok dalam bahasa fafarra yafirru, ya fafirru fi'il amar, ada amar yang tadi dirujuk. Mana berjalanlah kamu. Berjalan mana? Luar atau dalam? Dalam. Jalan luar tak ada makna dan ya. Kalau jalan luar lari ni, wah yang itik lagi laju ni. Kalau kita dah tua ni, kalau kerja itik silat-silat jam. Jam jantung. Dia lagi laju boleh gitu. Ya, berjalan luar itu tak ada iktibar. Hayawan pun boleh berjalan. Nak berjalan dalam, ruhani, roh, hakikat insan, diri kita, dia yang diberi keizinan untuk mengenali Tuhannya, berdamping dengan Tuhannya, berlazat dengan Tuhannya, dia batin dalam. Itu panggil hakikat roh. Dia diberi izin dan di offer oleh Tuhan. Jalan makrifat tu Tuhan suruh. Ya. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Telah wujud Allah Ta'ala sedikala, tiada siapa yang boleh bersama dia, tunggal. Uhibba an urifa fa khalaqal khalq. Aku kasih, aku dikenal, lalu aku jadikan manusia hamba ni supaya dia mengenali. Mana mengenal Tuhan adalah benda yang sangat besar dalam kehidupan. Sebab insan bila dia kenal sebenar-benar siapa dia Allah Ta'ala, confirm hati dia takkan berpaling kepada lain. Kalau hatinya berpaling, mana dia belum kenal. Dia belum kenal betul. Cari jalan pengenalan makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Ya. Sahibul haqiqah ghaba 'anil khalq bi syuhudil malikil haq. Orang yang benar-benar mengenal Tuhan dipanggil sahibul haqiqah. Orang duduk dalam makam hakikat sebenarnya. Ghaba 'anil khalq. Lenyap qalbi dia daripada yang lain. Bermakna apa? Pakaian arif billah ialah terhapus pandangan dia, tarikan kepada yang lain melainkan kepada Allah Ta'ala. Dia tengok kita duduk tangga, kita duduk alhamdulillah, syukur. Bisyuhudil malikil haq, dengan sebab apa dia dapat tu? Bisyuhud, dia masuk dalam makamil musyahadah. Tu Tuhan buka. Ya, al-malikil haq, dia memandang, menghadap betul qalbi rohani dia kepada malikil haq, raja yang sebenar, wa huwa Allah Ta'ala. Itulah Allah Ta'ala. Maka awal yang dihantarkan oleh orang yang murid itu, dalam berjalan itu, apa dia hantar tuan? Memandang milik bagi Allah. Ya. Kita berjalan, kita kena pandang semua milik Tuhan. Kita tak terasa yang kita memilik, tak ada. Bahkan kita rasa kita dimilik. Kita adalah dimilik. Itu sebab rahsia disuruh kita membaca dan jadi rukun dalam sembahyang suratul Fatihah. Ya, pembukaan. Atau dipanggil Ummul Quran, ibu segala Quran itu dalam itu semua. Di antara lapar besar dia apa? Kita iktiraf, iaitulah Allah Ta'ala sebagai Rabb. Alhamdulillahi Rabb, Rabbil Alamin, mana Tuhan yang memiliki, mentarbiah, mengurus, menjaga segala alam. Apa mana alam? Masiwallah, lain dari Allah, sama ada makhluk terbesar dia, arash, kursi dan sebagainya, semua milik dia. Dan termasuklah diri kita yang kerdil ini adalah milik bagi Allah Ta'ala. Yang pertama sekali, maknanya kita mematikan pandangan, memandang milik bagi Allah. Tidak ada siapa yang memiliki melainkan dia je. Satu. Apa makna dia? Bila kita pandang bahawa yang memilik dengan yang dimilik, siapa besar, siapa hebat, siapa lebih handal, tentulah yang memilik. Hamba dengan tuan, siapa milik? Tuan. Sayyid itu milik. Malik as-sayyid. Ada pemamluk yang dimiliki ialah abad, itulah abdi, hamba. Ya, jadi yang memilik
Bila kita sedar begitu, kita tahulah betapa kerdilnya diri kita. Kita dalam milik dia. Bila milik mana tuan, hamba boleh buat pandai-pandai? Tak boleh. Jadi marah Tuhan. Ya, kita abdi, maka berjalanlah kita sebagai abdi hamba kepada Allah Ta'ala dan terjemahkan pengabdian. Itulah kejayaan dia. Orang yang berjaya dalam hidup dia sebenarnya orang yang berjaya menterjemahkan pengabdian diri dia kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia melainkan supaya dia mengabdikan diri kepadaku. Abdi dengan makna makrifat dulu, kemudian dia kenal. Berarti Ibn Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan illa liya'buduni ay illa liya'rifun, supaya mereka mengenal akan Allah Ta'ala. Sebab bila kenal baru dia gerun, bila kenal baru dia cinta. Itu sifat kalbi. Seorang tak akan kenal, tak akan cinta melainkan dia kenal benda yang sangat hebat, dia cinta dan dia tahu keras, dia akan rasa cukup gerun dan takut. Itu sifat mana dia ada dua, jalal wal jamal. Jalal kekerasan maka menghasilkan haibah gerun, jamal kelembutan kelembutan Allah SWT, jamal kesempurnaan dalam memberikan nikmat dan sebagainya, dan menghasilkan cinta hamba kepada dia. Ini perjalanan dia. Jadi awal dia pandang semua milik dia. Mana apa tuan-tuan, kita menenggelamkan ya kemilikan makhluk, tak ada, semua ni abdi satu. Dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, ay qadiru ala kulli syai'. Bermakna tiap-tiap sesuatu, dalam kita memandang tiap-tiap sesuatu, nampak di situ kudratillah. Qadir apa makna? Qadir, yang kuasa. Qadir kalau bahasa Arab dia panggil isim fa'il, bermakna zatun muttasif bil qudrah. Zat yang bersifat dengan qudrah dia panggil qadirun. Maka qudrah dia panggil sifat, qadirun dia panggil isim. Bila isim ditunjuk pada zat musamma, itulah zat Allah Ta'ala yang laisa kamitsli syai' yattasif bil qudrah. Dia bersifat dengan qudrah, maka qudrah Allah Ta'ala ini takluk dia pada semua kainat mumkinat. Sebab itu dia kata kuasa atas tiap-tiap suatu. Bermakna tidak ada suatu pun makhluk yang terlepas dari Allah Ta'ala. Bila semua makhluk ini tak lepas daripada Tuhan, kesan daripada takluk kudrat, maka dipanggil hamba ini dipanggil asar, kesan. Maka Tuhan dipanggil muassir. Jadi bila kita pandang pada kesan, kenapa kalbi kita tak pandang pada muassir? Ini salah. Kita pergi dalam hutan, kita nampak tapak rimau, kita berjalan terus je. Dia tak kenal rimau ni. Kalau dia kenal rimau, nampak undur terus. Tapak dia panggil asar, kesan. Rimau tu dia panggil muassir. Ya, dia memberi kesan pada tapak. Nisbah rimau dengan tapak. Menisbah kita seluruh makhluk dengan Allah, makhluk dipanggil asar, kesan, kejadian, kudrah. Bila Ta'ala menguasai kudrah dia semua, maka dipanggil apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Semua Ta'ala ala kulli syai', atas tiap-tiap sesuatu, qadirun, berkuasa. Ini kalau kita mengaji dalam ilmu balaghah lagi tinggi makna. Asal dia qadirun ala kulli syai', tapi dia pusing ala kulli syai'in qadir, lain makna dalam kan. Iyyaka na'budu dengan na'buduka lain kan ni. Kalau na'buduka kami sembah akan dikau. Kalau iyyaka na'budu lain makna dia. Akan dikau sahaja kami sembah, lain. Itu makna ni. Ya. Saya makan nasi, bermakna mungkin dia ada makan benda lain, tapi dia tak cerita. Kalau dia kata nasi saja saya makan, bermakna apa? Lain dia tak makan. Dia kata nasi saja makan. Kereta api juga naik, pandai keling cakap kan. Kereta api juga naik, mana lain dia tak naik. Kalau dia naik dia bohong. Ya, maknanya nasi saja saya makan, kereta saja saya naik. Ya, itu makna iyyaka akan dikau sahaja. Maknanya dalam ubudiyah dia menterjemahkan tauhid dalam pengabdian, lain tak ada. Wa iyyaka, dan akan dikau sahaja nasta'in, kami memohon pertolongan, lain tak ada. Mana kalbi kami tidak bergantung pada sesiapa pun melainkan Kau. Sebab apa? Engkau kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tu
Sungguh ta'ala yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Mana tiap-tiap sesuatu? Wa indana syai'un huwal mawjudu. Di sisi kami syai' sesuatu itu apa? Mawjud. Tiap-tiap yang mawjud semua terikat dengan dia. Memandang keterikatan makhluk semua dengan Tuhan, ini rukun yang paling besar dalam as-sayru fillah, berjalan kepada ta'ala. Rukun paling besar tu, perasan dan rasakan semua tu dalam ikatan dia, semua dalam tadbir dia, semua dalam genggaman dia, semua memerlukan dia, semua terikat dengan dia. Tu benda tu kena pandang. Dia panggil fakir, hamba dengan Tuhannya. Maka dia ghaniyun, maha kaya. Dia tidak ada berhajat, tidak ada tersangkut, tidak terikat dengan sesiapa pun. Itulah raja yang sebenar-benar, wallahu ta'ala. Jalan pertama untuk membersihkan dalam makrifat itu kena hantar dulu. Ini yang panggil borang awal. Borang awal nak masuk dalam makrifat Tuhan, sila perhati semua milik dia dan sila rasakan semua terikat dengan dia. Ya, baru dia akan kenal siapa diri dia dan siapa Tuhan dia. Dan menjadikan tiap-tiap satu dan dengan dia sah maqamuz zuhdi. Ya, bila kita perhati semua daripada dia tak ada apa tuan-tuan yang lain, maka baru sah maqamuz zuhdi, maqam zuhud. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kasra amalun baraza min qalbir raghib. Lepas dah matan dia. Dalam konteks amalan, zuhud dia sebagai apa? Perencah amalan yang menyedapkan, melazatkan makanan. Kalau kita masak tak ada garam, tak ada apa, dia tahu tuan-tuan ni. Ibadat bila ada zuhud itu perencah paling hebat ni. Bila kalbi kita ada sifat zuhud, dia keluar daripada makhluk, di situ Tuhan buka kesedapan, kelazatan yang cukup hebat dengan Allah Ta'ala kan. Allah. Batu kemuncak zuhud disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, yang jadi basahan mulut, ya, mereka yang melakukan puji-pujian kepada ma fi qalbi ghairullah hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia hasbi rabbi jalallah. Cukup begitu Ta'ala. Dalam hidup dia cukup dia dengan Tuhan, lain tak dapat pun tak apa. Jangan tak dapat Tuhan habis. Ya, itu maksudnya. Kemudian ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam qalbiku melainkan dia je. Itu zuhud yang paling tinggi kan. Zuhud yang kemuncak sekali, tak ada dalam qalbi melainkan Ta'ala. Itulah sunnah yang paling besar yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kena buat sunnah yang luar ni mudah kan. Nak pakai serban sunnah, pergi beli kat kedai dia. Nak jahit baju pakai jubah dah 2 minggu siap. Tapi nak bentuk qalbi betul-betul bulat dengan dia, itu bukan kerja senang kan. Ya, sebab qalbi ni dia tarik sana, dia tarik sini. Dan nama pun qalbi. Apa makna qalbi? Al-qalb la yusamma al-qalb illa bitaqallub. Hati tidak dinamakan hati, melainkan dia cepat berbalik. Kejap kita buat ibadat rasa sedap, kejap tawa, kejap sedap kata tawa, kejap rajin, kejap malas. Dia pusing-pusing kan. Bukan senang nak menjaga qalbi. Ya. Kadang dia gini, kadang dia gini. Dia jalan sikit dia pusing. Nak pantau dia betul-betul biar dia straight jalan betul-betul. Bukan senang. Qalbi kita dan ni sebab tak dinamakan qalbi melainkan bitaqallub. Ya. Banyak dia berkena yang memeranjatkan kita. Budak ni dulu orang kampung kok mengata cop kami nakal. Lama dia hilang, kita tengok dah berubah, masya-Allah. Kadang dia cukup baik, betul lama dia dah berubah. Tu dia boleh berubah kan? Qalbi. Sebab tu pemantauan kena hebat, jaga qalbi. Sebab dia boleh berpusing. Kecuali dia duduk tak betul dengan mutmainnah, insya-Allah dia tak. Dan dia tetap dah baru di Tuhan panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Tu boleh dapat surat jemputan ke syurga kan, bila dia tetap kita beranjak. Maka nak peroleh daripada 3-4 nafsu dia kena lalu. Daripada amarah dia kena naik pada lawamah. Lawamah dia naik kepada mulhamah. Mulhamah pup dia pergi mutmainnah. Tu nak maintain, nak jaga tu, masya-Allah. Sebab minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alamatnya itu bahawa bersamaan kepadanya kurnia dan tegah. Ini tanda orang duduk dalam makam zuhdi. Sama tuan-tuan ni, hatta yastawiya indahu al-ghina wal faqr. Sama daripada dia kaya dengan miskin.
Dia miskin tak apa, dia kaya tak apa. Ya. Dia berkawan dengan orang kaya, dia kawan miskin sama, dia tak apa. Jangan tengok orang kaya dia lain ni, tengok orang miskin dia buat tak pandang. Itu qalbi fasid, hati yang rosak. Hati yang rosak, hati yang kotor. Dia tengok orang kaya dia lain. Dia tengok orang miskin dia buat tak pandang. Itu hati yang kotor, hati yang rosak. Hati ini tak layak mengenal Allah Ta'ala. Dia ada danas kotor dalam itu. Ya, itu sebab Rabi'atul Adawi kata, iman kamu takkan sempurna sehingga kau lihat batu dengan emas sama. Batu adalah makhluk Tuhan yang menunjuk kebesaran Tuhan. Emas adalah makhluk Tuhan yang menunjuk kebesaran Tuhan. Dah, kat tu je berarti. Dia tak lebih daripada itu. Kita tengok je emas nampak sekilo 80,000. Kan dah nampak kedai. Bagaimana kalbi kita, kalbi yang mu'allaq bil khalaiq, maka ditawan dengan makhluk. Hati arif billah, bila cinta dia dengan Tuhan dah kuat, mahabbah dengan Tuhan dah kuat, dia takkan pusing tempat lain. Orang bila ada cinta dan dia berkasih, dia dah berkenan ni, Tuhan tunjuk orang lain dia tak nak. Dia kata awak punya ni tak berlawa dah. Mana dia hitam? Hitam manis dia Tuhan. Pusing kat mana dah? Dia kata ni orang lain dia tak nak. Itu mana apa? Bila mahabbah dah pap lekat. Ya, dia takkan pusing kat lain. Begitulah mahabbah kita dengan Allah Ta'ala. Mana zat yang paling sempurna, bila terbuka tu dia takkan paling tempat lain. Bila dia paling tu bermakna apa? Dia belum lagi. Itu sebab dia sama, letak kat dunia dia tak ada serupa bagi dia. Ya, hatta yastawi indahu wal mana' wal ata. Tuhan beri tak ada masalah, Tuhan sekali pun tak ada masalah. Ya. Sebab apa? Dalam kalbi dia huwallah. Sebab dia suruh tembak dalam kalbi Allah, 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 jangan putus. Ya, supaya nur zikir itu tamkin, mantap, sampai dikenal dan merasakan kenikmatan dengan Allah Ta'ala. Dan barang siapa telah dapat merasakan nikmat dengan Tuhan, confirm dia takkan berpaling hati bawah dia. Itu kalau dia angkat takbir semayang dia Allahu Akbar, dia rasa betul kebesaran Tuhan. Terus roh dia akan mi'raj, naik ke hadrat makrifat Tuhan. Confirm kalau dia kenal. Dia masalah bila berpusing tu belum lagi lah. Dia belum lagi dah. Dia masih lagi dia menghadap tempat lain. Kiblat roh dia belum tepat. Ya. Kita kalau semayang kiblat jasad kita main kan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tengah-tengah semayang kita pusing sana. Batal tak semayang? Batal. Ya, lari pada kiblat batal. Tu kiblat zahir. Kita nak kiblat batin, tempat tilik Tuhan. Fa aina ma tuwallu fasammah wajhullah. Dua-dua ni ayat Quran. Di mana saja kamu berhadap sama, di sana wajhullah. Mana tanda kebesaran Tuhan. Kita tengok pokok nampak kebesaran Tuhan, tengok langit nampak kebesaran, semua segala-galanya. Ya. Dia tengok ada orang kaya dia nampak siapa dan ya, al-mu'ti. Dia tengok pula orang fakir dia nampak al-qabid. Ya, atau maknanya. Al-mu'ti siapa dia? Wallah. Orang dapat rezeki siapa beri? Allah Ta'ala. Banyak rezeki dia tu lama dia lagi al-basit. Ya, orang kaya tu dia panggil cermin ni. Dia pandang sap, dia pandang terus ke hadrat Allah Ta'ala. Itu ahli makrifat. Kalau orang susah pula dia nampak al-qabid yang menarik. Dia ulur, dia tarik. Dia. Sebenarnya dia. Huwallah. Itu maknanya. Dan barang siapa telah tahqiqlah atasnya bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada mensia-siakan pahala orang yang baik amalnya. Mana yang janji ni muka raja dunia tuan, Malikul Muluk, raja segala raja, paling hebat, paling kaya segala-gala. Dia beri janji kepada kita dalam melaksanakan amal bila bersih, masya-Allah. Jadi hamba tu yakin sungguh dia membersihkan amal dia. Nasai diam hatinya daripada menuntut balas akan segala amal. Itu lain kan. Dia dah yakin dengan Tuhan, maka ketiga itu apa? Tenang, hati dia langsung tidak ada risau, tenang. Apabila dia buat amal tadi, dia yakin maknanya dikurniakan balasan, maka terus dia berpegang ya, dan bersedap berlazat dengan Tuhannya. Bi falyafrahu wa bi zikri falyatanamu. Dengan aku hendaklah kamu seronok ya, dan dengan zikrullah kamu mengambil akan nikmat. Jadi kita minta Allah Taala buka kalbi kita dan kita dapat as-surur ma Allah, gembira dengan dia. Dan gembira dengan dia ni bila kunci dia dibuka. Apa kunci dia dibuka kan? Ya, memadamkan pandangan makhluk dalam kalbi. Tertutup ia dengan makhluk, tuan-tuan akan buka. As-sayru fil la yakun illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan tidak akan berlaku melainkan sebab kita melakukan penghapusan keperasanan kepada makhluk. Tak terasa yang besar melainkan dia, tak rasa paling hebat dia, tak rasa paling segala-galanya, tak rasa segala-gala yang mesti sempurna tak ada dia. Bila dengan dia aja baru
kita akan rasakan satu kurniaan hebat dari Allah Ta'ala, mengenal dia dengan cara zauq dan wijdan. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian idza arada an yazhara fadlah 'alaika khalaqa wa nasaba ilaika wallahu a'lam.